perkenalkan beliau kerana kemasyhuran beliau. InsyaAllah. Okey. Tajuk dia pada pagi ini adalah beriman kepada perkara gaib. Oleh Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bis salihin. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma hdini wa saddirni walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Izzat selaku pengerusi majlis. Seterusnya semua kaki tangan staf PTS. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kerana pada pagi ini kita dapat bersama insya-Allah untuk mendengar sedikit tazkirah. Itu tadabbur Al-Quran tentang beriman kepada perkara gaib. Apabila kita sebut beriman kepada perkara gaib, sebenarnya untuk beriman kepada perkara gaib ini memerlukan cabaran, memerlukan cabaran minda. Kenapa biasanya manusia benda yang dapat dilihat oleh mata mereka akan percaya. Tapi kalau benda yang tidak dapat dilihat oleh mata mereka sukar untuk mempercayai. Itulah antara kelebihan orang yang beriman kepada Allah ataupun orang Islam. Kenapa mereka beriman kepada perkara gaib. Kemudian berkaitan dengan perkara gaib ini, kalau kita perhatikan dalam perbincangan akidah. Perbincangan akidah dipanggil ghaibiyat ataupun sam'iyat. Ghaib tu benda yang tak nampak. Bila banyak merujuk kepada al-ghaibiyat, benda-benda yang tidak dapat dilihat. Ataupun dikenali juga kalau belajar dalam akidah dipanggil as-sam'iyat. Sam'iyat maksud benda yang didengar. Kita beriman dengan perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasul, Allah dan juga Rasul, tanpa kita dapat melihat dengan mata zahir. Jadi itu maksud sam'iyat. Jadi perbincangan dia al-ghaibiyat ataupun sam'iyat. Kalau lepas ni orang sebut ini perkara-perkara sam'iyat, kita jangan terkejut. Itu juga nama lain bagi ghaibiyat. Dan sam'iyat ataupun ghaibiyat ni pastinya tidak dapat dilihat oleh mata zahir. Walaupun ia tidak dapat dilihat oleh mata zahir, kita tidak boleh menafikan kewujudannya. Kalau kita kata jumpa orang etis ataupun orang yang terlalu saintifik, dia kata saya hanya mempercayai benda yang saya dapat lihat. Jadi kita kata cuba pegang wire elektrik yang tengah berjuntai tu. Berani ke tidak? Tak berani. Sebab apa? Ada elektrik. Saya tak nampak pun elektrik, aliran elektrik. Jadi kenapa hak tu awak percaya? Okey, sekarang cuba awak buktikan. Nampak tidak oksigen? Tak nampak. Tapi kenapa awak percaya? Kata ia dapat dikesan oleh alatan saintifik. Macam elektrik dia kata boleh kesan melalui alat-alat tertentu. Ada. Kita kata arus elektrik. Oksigen dapat dikesan dengan alat-alat tertentu. Jadi kita pun kata perkara gaib pun boleh dikesan dengan alat-alat tertentu, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau orang tak percaya adanya, kita kata ghaibiyat. Dan bila sebut ghaibiyat, buka Quran surah pertama, Allah Ta'ala kata alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia kata Al-Quran tu kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dan bila dikatakan bertakwa tu, ayat berikutnya Allah pun highlight. Antara ciri orang bertakwa ni apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara ghaib. Bila kita kata kita bertakwa, beriman kepada Allah, antara perkara awal yang kita perlu imani adalah beriman kepada perkara ghaib. Dan bila disebut perkara ghaib ni banyaklah, macam-macam. Nanti kita akan bincang. Okey, ini salah satu contoh dalam surah Qaf. Surah Qaf ni kalau ikut sunnahnya elok dibaca bersama dengan surah Al-Qamar pada hari raya puasa. Kalau raya puasa, kalau ikut sunnah Nabi, Nabi baca rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua Nabi baca surah Al-Qamar. Kenapa? Dalam surah Al-Qaf ini sendiri ada berbagai-bagai isu yang disentuh. Antara contohnya tengok Allah Ta'ala kata ni, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghair ba'id. Dan ingat didekatkan syurga bagi orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh daripada mereka. Hadza ma tu'adun, inilah yang dijanjikan kepada kamu, likulli awwabin hafiz, kepada setiap hamba yang sentiasa memperingati kembali kepada Allah, hafiz, menjaga.
memelihara dengan sebaik-baiknya segala hukum Allah. Iaitu man khasyar rahman bil ghaib, iaitu orang yang takut melanggar perintah Allah yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya. Allah tak dapat dilihat tapi kita jaga. Itu antara contoh ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian apabila kita tanya, apa dia perkara ghaib ni? Banyak sebenarnya. Tapi ini saya rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Abu Ja'far Ar-Razi, daripada Rabi' Ibn Anas, daripada Abil Aliyah. Dia kata yu'minuna bil ghaib ni, kalau kamu nak tahu, adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya sampai habis. Ini semua ghaib. Dan bila kita perhati, beriman kepada perkara ghaib ini dimulakan dengan beriman kepada Allah. Sebab kemuncak segala ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kemudian kita akan bincang. Di dunia mustahil kita boleh melihat Allah. Boleh melihat Allah hanya di akhirat. Walaupun begitu, ada riwayat menyatakan Rasulullah SAW melihat Allah dalam mimpinya. Dan bagaimana Allah berkomunikasi dengan cara yang cukup luar biasa. Nanti kita akan bincang. Okey. Perkara gaib ni banyak. Kalau tengok ayat sebelum tadi, memang banyak perbincangan dia. Tetapi saya berani kata dua yang paling utama, yang banyak diulang sebut berbanding yang lain adalah dua. Beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Contoh kita ambil. Dalam surah Al-Baqarah ada dua isu. Isu berkaitan sedekah dan isu berkaitan dengan iddah wanita yang kita bercerai. Okey, dalam juzuk 2 Allah Ta'ala ceritakan iddah wanita yang bercerai ni sekian, 3 kali suci. Pasal Allah kata wala yahillu lahunna, tidak halal bagi wanita-wanita itu an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, menyembunyikan apa yang Allah jadikan dalam rahim mereka, maksud darah period. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, kalau mereka beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Dalam banyak-banyak rukun iman, kenapa? Dalam banyak-banyak perkara gaib, kenapa Allah Ta'ala sebut ayat ni? Allah dan juga hari akhirat. Sebab ulama tafsir bincang, dia kata wanita yang dicerai ni ada dua jenis. Satu, dicerai kerana dia cuba cari masalah supaya suami dia menceraikan dia. Sebab apa? Dah ada kekasih gelap sedang menunggu. Dan biasanya wanita-wanita ni, contoh, bila dia cerai, dia buat hal dengan suami dia, kemudian dia dicerai, lepas tu kekasih gelap dah sedia menunggu. Lepas tu bila dah dicerai, kekasih dia kata, bila habis period ni? Dia kata biasanya 3 kali suci ni kata tempoh maksimum, panjang. Lepas tu wanita ni pun sebab tak sabar-sabar nak kahwin dengan kekasih dia ni, dia pun tipu. Dia kata, bulan ni saya punya circulation period tu cepat sikit. Apa tujuan dia tipu? Supaya dia boleh cepat kahwin. Jadi Allah pun kata, kalau kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, walaupun orang lain tak tahu, hanya Allah saja tahu, hanya kamu saja tahu, Allah juga tahu. Jangan kamu langgar, tipu tempoh period kamu tu, kamu kata singkat sedikit semata-mata kerana nak kahwin cepat. Ataupun ekstrim kedua, setengah wanita tu, dia period dia singkat, tetapi dia sengaja kata lambat period dia habis. Sebab apa? Dia nak berada dalam iddah suami, boleh makan free. Jadi kenapa Allah kata billahi? Sebab Allah tu first layer. Kita kata lapisan pertama untuk menakutkan mereka. Kata kalau mereka tak peduli adanya Allah, Allah pun masukkan lapisan kedua. Kalau kamu beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Kenapa hari akhirat? Walaupun di dunia kamu lepas, kamu tipu, aku tahu pun kamu tipu, orang pun bersedia untuk menerima iddah kamu pada masa ini pendek ataupun panjang, tapi kamu kena ingat ada satu lagi di akhirat. Dan di akhirat besok kamu akan dihisap. Jadi dua lapisan ini memberi, kita kata, pengajaran atau memberi amaran kepada manusia supaya sentiasa menjaga arahan agama. Lepas tu sebenarnya dua perkara ni, kalau kita boleh tekankan sungguh, kalau boleh kita masukkan silibus untuk kita kata kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Sebab dua perkara ni boleh mengawal mereka daripada terjebak dengan rasuah atau salah guna kuasa. Sepatutnya. Lepas tu Nabi ambil masa 13 tahun nak tanamkan akidah tu di Mekah. Okey, nanti kita akan bincang lagi. Dan bila kita sebut ghaib, kemuncak ghaib ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ni dekat sebenarnya. Tapi masalahnya kita tak dapat lihat. Mata zahir kita tidak dapat melihat Allah. Allah adalah kemuncak ghaib. Tengok Allah kata walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah mencipta manusia.
Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Sedang wa nahnu, Allah kata pengetahuan kami itu sendiri, aqrabu ilaihi, lebih dekat daripadanya min hablil warid, daripada urat leher. Kalau kita kata urat leher duduk sini dah, Allah tu lebih dekat daripada urat leher. Macam mana? Ini kalau bincang akidah ni, Allah tak bertempat. Kalau sebahagian mazhab akidah dia kata Allah berada di langit, tapi nak refer kepada ketinggian Allah. Ada pula kata Allah wujud tanpa tempat. Sebab apa? Kalau Allah ni wujud bertempat, dia duduk di selayang ataupun duduk dalam bilik. Tempat ni pula dia terikat dengan space, ruang. Jadi tak sesuai. Allah tu kita katakan bertempat. Dan kalau tengok ayat ni, Allah ni dia kata lebih dekat pada urat leher. Allah Ta'ala mengetahui. Ada, tapi kita tak tahu, tak nampak. Sebab apa? Kita cuba melihat Allah dengan mata zahir, bukan mata hati. Ini pun sama. Ini cabaran yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Dan kata manusia ni lemah sebenarnya. Lemah macam mana? Apa yang ada pada badan sendiri pun tak mampu dikawal. Contoh sebenarnya saya pergi hospital. Nak buat apa? Ada prosedur lah, endoskopi. Masuk kamera ke mulut. Nak check ada benda dalam perut. Dah prepare semua sekali, tukar baju, masuk dalam bilik tu. Kat daycare, hospital Selayang tingkat 2. Dah baring dia nak injek masuk ubat tidur dah. Saya duduk batuk. Lepas tu doktor pun datang. Dia kata kalau batuk tak boleh buat. Bila masuk kamera, nanti ruang pernafasan awak tu akan terganggu. Awak susah nak bernafas. Jadi tangguh. Jadi kita fikir, di tubuh kita sendiri, kita tak ada kontrol. Contoh kita kata hari ni darah aku nak 120-80. Jangan naik. Sebab aku tak makan ubat lagi. Contoh, tak boleh. Apatah lagi yang lebih jauh. Jadi nak cerita kita ni lemah sebenarnya. Dan Allah Ta'ala cabar pada ayat ni. Akhir surah Waqiah. Dia kata apa? Falaula idza balaghatil hulqum. Maka alangkah eloknya kalau semasa roh seorang tu dah sampai ke halqum. Ini saat yang tak diterima lagi taubat. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kamu pada masa itu berada di sekelilingnya. Tengok keadaan orang nak mati tu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak dapat melihat. Nak cerita kelemahan mata manusia. Dan lagi, nak cerita Allah Ta'ala ada dekat ataupun tidak. Ini ayat yang popular dalam surah Al-Baqarah. Dia kata, wa idza sa'alaka ibadi anni, bila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i ila da'idha da'an. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Jadi Allah Ta'ala sentiasa dekat. Oleh kerana Allah Ta'ala sentiasa dekat, kita tak payahlah terpedaya dengan perantara-perantara lain. Kita minta direct kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita bincang berkaitan ghaib, dan ghaib adalah milik mutlak, milik mutlak Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Dan ayat ni seolah-olah kita kata nak matikan segala dakwaan manusia yang kononnya mengetahui perkara ghaib. Dan ayat ni contoh ingat hari tu bila keluar kes, ada seorang ustaz keluar di TV. Dia kata berdasarkan pengalaman saya, kalau siapa-siapa ada nama ni anak dia, jangan panggil dengan nama tu, kena nak tukar sikit. Kenapa? Kalau panggil dengan nama-nama ni dapat sakit misteri. Bila dapat sakit misteri disebabkan nama. Jadi bila ustaz ni keluar di TV, dia cerita pengalaman dia dalam rawatan perubatan dia. Jadi kacau habis. Satu manusia kacau. Katanya mengikut report orang JPN beratur mak ayah pergi ke JPN nak tukar nama. Najwa, Erisha, Zakwan, Batrisha dan sebagainya. Jadi bila benda tengah riuh, orang pun tanyalah, kawan tanya kita. Pasal Dr. Zaharuddin lah kita kata sebagai tokoh. Orang tanya dia. Dia tak jawab terus. Dia pun rujuk pada orang yang terlibat dengan perubatan Islam macam Dr. Khairuddin Aman Razali, At-Takiri. Kawan tu kata tak pernah dengar. Kemudian tanya pula kepada Ustaz Aizam Mas'ud. Dia sama mursyid dengan kami. Dia dari segi akidah, dia kata tak pernah dengar. Kemudian Dr. Zaharuddin Kong sendiri cakap dengan Datuk Harun dia. Dia kata sama-sama lain perubatan Islam. Datuk Harun baca ayat. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tak ada siapa pun di langit ataupun di bumi mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Jadi kalau betul kita mengaji mengikut kita kata disiplin yang betul, mengikut aliran yang betul, kita tidak akan mendakwa benda-benda macam itu.
Tambahan pula kalau kita nak umumkan benda tu dalam media massa, satu manusia boleh tengok. Fitnah yang cukup besar. Kenapa? Kalau dia boleh mendakwa dia tahu perkara gaib, cerita pasal jin dan sebagainya, tanpa dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah, lepas ni semua akan dapat mendakwa. Macam-macam. Ini contoh pengalaman saya minggu lepas. Habis semayang semayang Isyak, nak keluar seorang, ada seorang jemaah, cikgu. Dan dia ni biasalah konsisten dalam kuliah-kuliah saya. Tapi dia tak pernah tegur saya. Malam tu dia tegur. Dia pun cerita dia belajar ilmu hakikat semua sekali. Tapi yang agak mengejutkan saya, dia kata antara apa hak dia belajar, sebelum kita bertahlil kepada orang lain, kepada arwah orang lain, kita bertahlil kepada diri kita sendiri dahulu. Dan kalau dah sampai makam-makam tertentu, dia kata ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang dah belajar, kita boleh berhubung dengan roh si mati. Dia kata boleh berhubung dengan roh si mati, kemudian boleh macam seolah suap ke mulut mak ayah kita pahala. Jadi saya berkata, hak ni kena beringat. Kenapa? Benda gaib yang tidak dapat dilihat, adab dalam agama, kita mesti bersandarkan kepada dalil Al-Quran dan juga sunnah. Tak boleh. Ini berdasarkan pengalaman saya lepas saya berzikir. Sebab apa? Kita tak tahu apa benda yang datang. Lepas dia kata, lepas tu mimpi jumpa Rasulullah macam mana? Mimpi jumpa Rasulullah pun kita kata tidak semudah yang kita sangka. Siapa mimpi jumpa Rasulullah, dia mimpi jumpa aku. Siapa mimpi jumpa aku, Nabi kata, dia mimpi jumpa aku. Kenapa syaitan tidak boleh berupa dengan rupa aku? Okey, sekali kita pergi ke LCC, nampak orang pakai kad, mimpi ni. Orang pakai kad, seluar pendek, sobang. Aku Rasulullah. Nak percaya? Dan hanya orang beriman, mata hatinya mengenal Rasulullah, berdasarkan apa dia belajar pada waktu zahir ni, waktu dia sedar, dia akan mimpi jumpa Rasulullah seperti mana apa yang dia lihat. Walaupun dalam mimpi itu datang seorang rappers mengaku ana Rasulullah. Kita tengok pada rappers gaya dia, bila kita sedar, kita kena buka balik Syama'il Muhammadiyah. Tengok, gini ke Rasulullah sifat-sifat dia. Kalau betul, betul lah Nabi. Masalah yang mendakwa ni macam-macam dakwaan. Dan dia begini, simple lah. Kalau seorang tu nak cerita macam mana boleh jumpa Rasulullah ni, mimpi. Analogi mudah. Katakanlah saya minat seorang perempuan. Minat sungguh ke dia. Tergila-gila, simpan gambar. Tak boleh tengok dia tengok bumbu rumah pun tak apa dah. Sampai terbawa dalam mimpi sebab terlampau cinta. Dan analogi mudah, orang yang boleh bermimpi jumpa Rasulullah, orang yang terlalu kasihkan Rasulullah, dia buat semua apa Rasulullah tinggal. Dan dalam mimpi tu tak payah explain. Oh, yo bro, aku Rasulullah. Tak payah. Tengok tahu ini Rasulullah. Dengan kata-kata rasa, mata hati orang beriman. Jadi dia kata, seolah-olah kata nampak boleh suap tu. Saya kata ini dah melanggar prinsip agama berkaitan dengan alam ghaib. Dan benda ghaib milik Allah sahaja. Dan Allah akan memberitahu perkara ghaib kalau sekiranya ada keperluan untuk manusia mengetahui. Lepas ni kalau jumpa orang mendakwa dia tahu perkara ghaib, tahu, baca ayat ni. Ini panduan dia. Dan tidak ada yang mampu mengetahui perkara ghaib tanpa izin Allah. Ini ayat surah Al-Jin. Sesuai sangatlah ayat yang Allah Ta'ala sebut di akhir surah Al-Jin. Sebab apa ramai yang mendakwa mengetahui perkara berkaitan dengan jin. Tengok Allah kata alimul ghaib. Dia Tuhan tu alimul ghaib, mengetahui segala perkara ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia tidak akan mendedahkan perkara ghaib tu kepada siapa pun kecuali illa man irtada mir rasul. Kecuali siapa rasul-rasul yang dia redai untuk ditahu. Dan rasul di sini maksudnya Rasulullah ataupun rasul di kalangan malaikat. Jibril ataupun setengah-setengah malaikat ataupun Rasulullah. Lain daripada yang Allah Ta'ala redha dia tahu perkara ghaib, orang tu tak boleh mengetahui perkara ghaib. Antara contoh, tengok lagi ya. Nabi Nuh pun tak tahu perkara ghaib. Ayat ni surah Hud, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bila kaum dia minta Nabi Nuh sisihkan ataupun usir orang-orang miskin yang beriman di kalangan umat Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh berkata, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tak pernah sebut pun aku berada di sisiku ni perbendaharaan kekayaan Allah. Wala a'lamul ghaib. Dan aku tak tahu perkara ghaib. Wala aqulu inni malak. Aku pun tak pernah kata aku ni malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdadi a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Dan aku juga tak boleh nak kata orang hak kamu pandang hina ni, orang miskin-miskin yang beriman di kalangan umat aku ni, Allah Ta'ala tak akan beri kebaikan kepada mereka. Kenapa aku ni manusia?
Tiba-tiba ada tok guru tarikat, ada tok syekh mana-mana kata dia tahu perkara ghaib. Yang nampak sangat bercanggah pada Al-Quran dan juga Sunnah. Macam hari itulah kes apa tahun 2005 ada seorang pengikut kanan almarhum Ustaz Asy'ari. Dia buat ceramah. Lepas tu dia kata tajuk ceramah tu mengenal mursyid. Lepas tu dipuji Abuya ni macam-macam sehingga melampau lah. Dia kata apa? Dia kata Abuya ni kalau siapa-siapa dalam jemaah kita ni nak mati, dia tahu dulu. Mati husnul khatimah ke su'ul khatimah. Kalau agak su'ul khatimah, Abuya rundian dengan Allah, tangguh dulu. Ini semua tahu. Dan orang jahil dalam jemaah tu cuma dengar satu pihak sahaja, dia tu telan percaya. Itu kita ni kena kembali pada Al-Quran dan juga Sunnah. Sama juga Nabi Muhammad. Ini pun sama. Nabi Muhammad ni dalam surah Al-An'am. Dia kata, wala a'lamul ghaib. Aku pun tak tahu perkara ghaib. Lagi dalam surah Al-A'raf. Nabi Muhammad pun tak tahu perkara ghaib. Dan perhati dalam Quran kalau kita baca, ada mula dengan qul. Biasanya statement selepas itu adalah panduan ataupun arahan pada Allah. Qul Muhammad, kata apa? Wallahu ahad. Qul Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Jadi ayat ni Allah kata Nabi, qul, kata ke Muhammad. Dan kamu kena kata, dan Nabi ikut. Nabi berkata, la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dia kehendaki dari Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalaulah aku tahu perkara ghaib, lastakthartu minal khair. Tentu aku akan kumpulkan dengan sebanyak-banyaknya benda yang mendatangkan faedah. Wa ma massani sudah pasti aku tidak akan ditimpa kesusahan. Tapi Nabi demam, Nabi sakit, Nabi pun kalah dalam perang. Jadi apatah kalau Nabi pun tidak mengetahui perkara ghaib, apatah lagi manusia biasa di kalangan umat Nabi Muhammad. Nak kena ingat sikit. Macam kita anak murid saya. Husband dia ni tak boleh mengaji pun mengangkat-angkat. Tapi masalah husband dia terlalu percaya benda-benda macam ni. Benda ghaib, mistik. Lepas tu dia kenal dengan seorang lelaki ni, Pak Kiai. Pak Kiai ni katanya daripada Indonesia. Pak Kiai ni first sampai ke rumah dia, Pak Kiai nak tunjuk kehebatan diri. Masuk dalam rumah dia, dia kata saya dapat merasakan di bawah rumah ini ada harta karun. Dia kata dapat merasakan ada harta karun. Lepas tu dia pun sembang. Dia kata saya mempunyai 2 orang isteri. Walaupun saya berada di Malaysia, isteri saya berada di Indonesia. Kalau sekiranya isteri saya memerlukan hubungan kelamin, saya boleh berikan daripada sini. Jadi pakcik ni pun, lelaki ni pun percaya. Malam tu buatlah upacara nak tarik harta karun. Lepas tu dibagi amalan kepada lelaki ni. Amalkan tarikat. Lelaki ni tak boleh mengaji. Lepas tu isteri dia tu murid saya. Jadi isteri dia pun bacakan amalan tarikat tu. Dia baca, lepas tu dia dengar, dia tulis balik ke Rumi di bawah. Tulis balik ke Rumi. Lepas tu dia pun ada siap tulis, dia pun photostat buku amalan tu banyak-banyak. Dia letak di bawah, atas, dalam kereta, dalam office. Bila ada masa dia baca hak Rumi. Nak jadi cerita satu hari saya pergi ziarah di rumah dia ni, dia tak ada. Saya pergi family, isteri dia pun tunjuk ustaz ni amalan. Saya buka tengok hak Rumi tunggal langgang, hak Arab tu pun tunggal langgang. Akhirnya saya betul. Hak mana saya mampu betulkan, saya betul-betulkan. Lepas tu ada banyak yang saya tak dapat betulkan sebab tak clear. Lepas saya pun tulis, saya bagi tahu, tolong bagi tahu kepada abang jangan amalkan zikir sebab salah tunggal langgang banyak sungguh. Lepas tu bila dia dapat notis daripada saya, dia pun rujuklah Pak Kiai dia tadi. Pak Kiai dia kata apa? Mungkin masa ambil itu hari silap tulis. Sedangkan dia berani nak sampaikan kepada orang lain. Ini bahaya. Dan kalau boleh Allah Ta'ala berikan akal yang sihat kepada kita, kita gunakan akal, jangan mudah percaya. Dan kenapa tajuk hari ini penting? Ini sebagai satu parameter. Parameter kepada kita, besok kalau jumpa dengan orang yang mendakwa begitu begini, jangan terus percaya. Apa Allah kata, ini. Sama juga nak bincang pasal jin tadi tu. Oleh kerana jin ghaibiyat, hanya panduan wahyu sahaja yang perlu digunakan. Tiba-tiba kalau dia kata berdasarkan pengalaman saya, itu pengalaman awak, duduk senyap-senyap. Awak kena cerita secara tertutup, tak boleh highlight. Tiba-tiba cerita pengalaman dia dengan jin ni, dia highlight satu manusia. Wasak habis. Orang jahil tak boleh bezakan. Dan seterusnya nak kena ingat, ada
Perkara ghaib ini Allah Ta'ala saja mengetahui. Dan ayat ini antara ayat yang saya amalkan pagi petang. Bukan sebab saya nak berghaib dah, jangan salah faham. Tapi ayat ini lebih kepada peringatan kepada saya bahawa Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Dan ayat ini kalau kita perhatikan cukup ajaib. Allah kata wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah tu ada kunci perbendaharaan segala perkara ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali dia sahaja. Bukan rasul, bukan malaikat, bukan tok guru, bukan ustaz. Allah Ta'ala bagi contoh pengetahuan dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui segala yang ada di darat dan juga di lautan. Kita jangan ingat darat tu depan mata kita sahaja, seluruh dunia. Wa ma fil wal bahr, lautan. Dalam dasar lautan berapa kepekatan air laut. Bila masa air laut ni pasang dan ikan dalam tu, ikan ni anak siapa, ni siapa ibu dia. Kalau ikan ni berapa kilo berat dia. Kemudian berapa salur darah ada pada ikan ni, tulang dia ada berapa cebis. Kemudian ikan ni takdir dia besok masuk perut siapa. Semua Allah tahu. Lagi, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali dia tahu. Gugur daun. Hari tu saya habis kelas, saya nak keluar naik motor daripada UIA. Tengah naik motor angin bertiup. Lepas tu nampak daun gugur. Terus terlintas ayat ni. Daun gugur tu contoh katakanlah kita tanam pokok mangga depan rumah kita. Kita letak pokok mangga. Kemudian kita tunggu. Kita kira dalam sehari berapa helai daun gugur. Jangan kira daun saja. Kalau boleh masa daun tu gugur guna kamera yang canggih ni, ukur berapa kelajuan daun tu bila gugur. Jatuh di mana? Jatuh di bumi. Lepas jangan kira jatuh saja. Daun tu kesudahannya mana pergi? Dibakar kah? Ataupun larut dengan bumi ke, ataupun dimakan oleh binatang. Kira berlaku tu. Baru sebatang pokok mangga. Dalam seminggu, kalau kita buat, lepas seminggu kita akan berkata, aku ni buat kerja bodoh. Tetapi Allah Ta'ala bukan tahu daun pada sebatang pokok mangga. Tapi dia tahu daun-daun yang gugur seluruh dunia. Tak usah cerita banyaklah, masuk hutan Amazon. Kira daun berapa helai gugur. Semua tu dah ada rekod Allah. Daun ni nak gugur bila, daun ni nak gugur bila. Dan mana kesudahan dia. Wala habbatin, tidak juga biji fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Semua tu dia kata tertulis fi kitabin mubin, dalam kitab yang nyata. Dan kitab yang nyata itu adalah Lauh Mahfuz. Dan ini perkara gaib yang hanya Allah mengetahui. Nak cerita lemahnya manusia. Dan ini juga ayat-ayat yang boleh kita gunakan untuk menyangkal dakwaan kita kata setengah nujum moden. Maaf cakaplah. Rahsia tarikh lahir. Oi, bahaya. Rahsia tapak tangan. Kalau garis begini apa? Dan saya berjaya buktikan dakwaan orang tengok dekat dia panggil palmology. Tapak tangan ni ada satu penipuan. Ada seorang anak murid saya tu, dia pernah kerja di Myanmar, Burma. Dia kata di Myanmar, Burma ni dia kata tengok tapak tangan, urat tangan dah jadi budaya. Lepas tu dia kata kononnya dia kata benda ni adalah reflection kepada minda kita. Apa-apa ada di tangan. Lepas tu dia pegang tangan saya, dia pun tengok urat tepi. Orang kanan, lelaki. Urat tepi ni, dia kata ustaz punya 1/2. Maksud isteri ustaz cuma seorang. Kalau orang isteri 2, dia kata lain tepi ni, full 2. Tengok. Lepas tu saya balik ke Salpak ke UIA. Saya pergi dekat ada seorang ustaz Arabic, dia kahwin 2. Saya pegang tangan dia. Nak buat gapo dia kata? Pinjam tangan sekejap. Tarik tangan dia, saya tengok. Sama dengan saya. Dia kata menipu. Dan kita jangan percaya. Rahsia tarikh lahir. Sama juga setengah pakar motivasi, ekonomi pakar motivasi. Dia buat program. Dia buat calculation. Okey, Excel. Okey, berapa hari bulan lahir. Lepas tu keluar karakter. Jangan percayalah. Benda tu ghaibiyah. Kalau kita percaya benda tu, umpama bukan Lauh Mahfuz lagi nama dia. Lauh Maftuh. Lauh yang terbuka untuk digodam oleh orang-orang. Saya berjaya godam sistem ghaibiyah yang dimiliki Allah Ta'ala. Ada laluan dia. Laluan apa? Tapak tangan. Allah lemahnya. Jadi jangan percaya. Ni nujum moden. Sehingga setengah tu jadikan benda ni sebagai kita kata modal untuk buat bisnes. Astaghfirullahaladzim. Tolong yang percaya. Itu ghaibiyat milik Allah sahaja. Dan
5 kunci perkara ghaib disebut mafatihul ghaib ni penjelasan dalam ayat ni. Ini 5 perkara ghaib yang hanya Allah mengetahui. Kalau siapa-siapa mendakwa dia tahu dan dia dikata macam seolah dengan sepenuh hati kata dia tahu, apa hukum dia? Kafir. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah tu indahu ilmus sa'ah, di sisinya ilmu dikata tentang kiamat, bila nak berlaku kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dia tahu bila nak turun hujan. Orang berkata, Ustaz, ramalan kaji cuaca tu macam mana? Itu tidak lagi ghaib. Itu sudah ada petanda pergerakan awan. Hak masuk ghaib di sini, okey, hari ni 7 hari bulan 3 2014. Bila tanya kita tak tahu sebab kita tak ada ilmu. Bila tanya pakar meteorologis, dia kata sekejap. Dia buka komputer, tengok pergerakan awan dalam satelit. Ada kata petang kan, kalau ikut gaya gerakan awan ni akan sampai hujan ke Gombak, ada hujan akan turun dengan lebat. Itu bukan ghaib lagi dah. Hak dimasukkan ghaib di sini. Okey, 7 hari bulan 3 tahun 2020. Gombak hujan ke tidak? Orang tak boleh tahu. Itu maksud ayat. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Dia mengetahui apa dalam kandungan. Orang kata sekarang boleh scan Ustaz. Scan tu pun bukan ghaib lagi dah sebab dah ada baby tu. Hak kita nak anak saya sekarang darjah 6. Asma Safiah darjah 6 sekolah Al-Huda. Agak-agak lepas dia kahwin besok lagi 20 tahun ataupun 10 tahun dia kahwin. Anak dia sulung tu lelaki ke perempuan. Itu maksud ayat. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan seorang tu tak tahu besok dia nak buat apa. Tapi Ustaz saya ada planning. Besok pukul 9 dengan 11 ada kelas. Ya ke? Saya tahu. Malam ni sakit perut. Sekali tak ada pergi. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seorang tu tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi kalau orang mendakwa dia tahu salah satu daripada 5 dan yakin dia kata dia tahu, ini sudah mencabar kuasa Allah. Dalam arti kata mengetahui perkara ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah, jatuh kafir hukum dia. Kena ingat. Macam kes Arqam tadi itulah. Pengikut di bawah ni angguk dah tu. Sebab apa mereka tak baca Al-Quran? Kalau baca Al-Quran kita beringat nak meneka perkara-perkara ghaib ni. Dan bila kita kata Allah ni, nak melihat Allah, sebenarnya fitrah manusia memang nak melihat kepada Tuhan. Lepas tu kalau kita pergi Batu Cave tu, dia macam tak nak fokus kalau tak ada patung di depan. Pernah berlaku Tok Guni Aziz dia jumpa dengan Cina. Lepas tu Cina tu macam apa, tengah duk sembah something lah. Dia pergi rasmikan program ke apa. Tok Guni Aziz pun saja usik. Dia kata apa tu? Lepas tu kata Cina itu Tuhan. Oh Tuhan. Pasal saya nampak macam muka Cina. Pasal dia kata lain kali, kalau nak buat muka Tuhan, awak kena buat muka seperti muka Tuhan. Lepas tu Cina kata tak faham. Macam mana muka Tuhan? Buatlah. Tak boleh. Dia kata sebab itu Islam tidak benarkan kita menggambarkan Allah Tuhan. Sebab apa? Bila kita gambarkan Allah, orang putih kata beauty is in the eye of the beholder. Tengok muka artis ni, comel artis ni. Kita minat semua. Memang kita kata, uduh lah. Mata sepek, contohnya. Kecantikan tu letak pada mata. Jadi kalau kita buat muka seperti muka Cina, mari orang Melayu, apa pula Tuhan Cina? Sebab tu Tuhan tak boleh digambarkan. Walaupun tak boleh digambarkan, manusia tetap nak melihat Tuhan. Contohnya kalau baca ayat ni, ayat dalam surah Al-A'raf ni. Sebelum ayat ni, ayat 141, 142, ceritanya selepas Bani Israel berjaya menyeberangi lautan. Firaun pun dah lemas. Bila sampai ke seberang sana, first mereka jumpa satu kumpulan manusia tengah menyembah berhala. Lepas tu Bani Israel berkata, qalu ya Musa ja'al lana ilaha kama lahum alihah. Musa, buatlah kepada kami Tuhan macam pokok ni pun ada Tuhan. Nabi Musa pun marah. Kenapa nak juga tengok Tuhan tu digambarkan? Sebab itu fitrah manusia. Dan Nabi Musa dalam ayat ni, Allah Ta'ala panggil ke Gunung Tur Sinai. Dan bila sampai ke sana, Nabi Musa minta, ya Allah, arini anzur ilaik, aku nak melihat kamu. Allah berkata, qala lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat aku. Ni kalau mengaji bahasa Arab ni. Walamma jaa Musa qala lan tu. Second line belah kiri sekali, lan. Lan tu kalau mengaji bahasa Arab dia kata lan litabid. Maksudnya sampai bila-bila. Dia kata you will never. Kalau la tu you will not. Bila you will not, mungkin hari ni tak, besok boleh.
Tapi lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat aku sampai bila-bila selagi kamu berada di dunia. Dan Allah Ta'ala pun tunjukkan wajah dia kepada gunung. Dan gunung tu hancur berkecai, Musa jatuh pingsan. Kenapa kita tidak dapat melihat Allah? Dan kawan-kawan yang belajar di Mesir, dia kata apa? Gunung, pergi ke Mesir ni, Gunung Tur Sinai. Dia kata ada seorang tu, kita bertolak, dia kata pukul 3 pagi nak naik ke puncak tu. By the time subuh, dia kata nampak di atas tu. Dan kita nampak pada Gunung Tur Sinai tu, dia kata nampak sekeliling tu gunung-gunung, bukit kecil macam pernah berkecai dahulu. Allahu'alam. Kalau kita ada masa tu dah, kita pun pengsan bila gunung meletup. Gunung meletup. Ini contoh-contoh. Dan Bani Israel pun kita kata, biadab. Kenapa antara permintaan mereka, mereka nak melihat Allah. Dan macam mana kita tahu Hajar tu? Sebab dia kata, wa idh qultum ya Musa. Ingat bila mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Kami tidak akan, we will never. Kami tidak akan beriman kepada kamu sehingga kami boleh melihat Allah. Jahrah, depan mata kami, terang dengan mata kepala. Ini cerita ni selepas apa? Seberang laut dah ni. Dan katanya hak minta nak tengok Allah ni kumpulan-kumpulan pengikut Nabi Musa. Dalam cerita tadi Nabi Musa naik ke Gunung Tur Sinai itu bersama dengan 70 pengikut dia. Apabila Allah Ta'ala bercakap dengan Musa dengan percakapan yang tidak bersuara, yang tak sama dengan percakapan makhluk, mereka pun dengar, mereka pun nak melihat Allah. Nah, kenapa saya katakan tadi fitrah? Jadi soalan dia, boleh ke tidak ada fitrah kita nak melihat Allah? Boleh ke tidak kita melihat Allah? Boleh ke tidak? Pakai kanta, tengok mana Allah? Boleh tak? Sebenarnya alhamdulillah kita orang beriman sahaja. Orang tidak beriman tak boleh. Kita orang beriman boleh melihat Allah dengan mata hati. Ini nak kena gilak mata hati. Apa dalil dia tu? Ihsan tu. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim, Jibril alaihi salam datang menyamar dalam rupa seorang lelaki, masuk jumpa Rasulullah depan sahabat dia. Dia lagakan lutut dia dengan lutut Rasulullah, dia pegang paha Rasulullah. Dia pun tanya beberapa soalan. Apa dia Islam? Nabi jawab, dia kata betul. Apa dia iman? Nabi jawab rukun iman, dia kata betul. Lepas tu dia pun tanya, mal ihsan? Qala, Jibril pun kata, mal ihsan Muhammad? Ihsannya apa? Nabi pun jawab, anta abudallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak dapat melihatnya, ketahuilah Allah sentiasa duk tengok kamu. Dan kita beribadat kepada Allah macam kita nampak Allah, maksud dengan mata hati. Dan mata hati kita ni kalau kita gilap dengan iman, taqwa dan sebagainya, sepanjang masa kita berada dalam, dia kata CCTV Allah Ta'ala. Nak buat benda tak elok, tak boleh. Allah ada ni, Allah nampak aku. Itu kata martabat ihsan. Dan ihsan ni sebenarnya prinsip kepada ilmu tasawuf tu. Ya, dulu zaman Nabi ataupun salafus soleh tak ada istilah tasawuf. Tasawuf tu datang kemudian. Setakat saya duk belajar lah. Kalau dulu dipanggil ilmu ihsan. Ilmu untuk merasa Allah sentiasa melihat kita. Dan supaya kita seolah-olah boleh melihat Allah tu dengan mata hati. Dalam apa sahaja yang kita lakukan. Ilmu ihsan. Waktu kemudian bila berkembang, jadilah keluar ilmu tasawuf tu. Dan ta'arif tasawuf ni macam-macam. Ada yang kata tasawuf ni asal root dia daripada saf. Kenapa? Orang hak tasawuf yang menyucikan diri dia seperti berada pada saf pertama di samping para nabi dan para sahabat. Ada pula kata saf tasawuf berasal pada suffah. Suffah ni maksud dia serambi Mekah, serambi Masjid Madinah. Ahli suffah. Kenapa ahli suffah ni biasanya transit sementara? Sahabat Nabi baru sampai ke Madinah, mereka ni miskin, tak ada tempat tinggal. Sementara mereka transit di suffah, serambi Madinah. Dan mereka oleh kerana miskin pakai pun selai pinggang dan masa dihabiskan untuk berjihad ataupun untuk beribadat. Ada juga kata tasawuf itu berasal pada suffah. Tapi Imam Ibn Taymiyah semasa dihurai pasal suffah ni, dia kata bukan semua ahli suffah ni beriman. Dalam sebuah cerita dia kata ada sekumpulan Arab sampai ke Madinah, masuk Islam di tangan Rasulullah. Kemudian sementara nak establish hidup di Madinah, mereka pernah duduk di suffah dalam kita kata dalam seminggu dua macam tu. Kemudian mereka mengadu mereka kena demam Madinah. Demam Madinah maksudnya cuaca Madinah tak sesuai dengan mereka. Jadi Nabi suruh mereka keluar pada Madinah. Untuk ubat sakit tu Nabi hantar seorang sahabat dia
buat bagi susu unta dan juga air kencing unta untuk sembuh. Once mereka sembuh daripada penyakit itu, mereka buat jahat, dia bunuh sahabat Nabi. Unta tu dia macam apa? Dia kerjakan unta. Nabi kejar, dapat tangkap, Nabi bagi hukuman yang cukup keras. Katanya Nabi salib, potong tangan kaki secara bersilap. Hadis yang disebut Sahih Bukhari. Dan puak-puak anti hadis menolak hadis. Dia kata hadis ni tak logik. Nampak Muhammad terlalu kejam. Tapi ada penjelasan dia. Dan Al-Quran pun jelas. Dalam surah Al-Ma'idah dipanggil itu hirabah. Hirabah maksud memerangi Allah dan juga Rasul. Ataupun hirabah maksud kegiatan lanun. Seperti yang dilakukan oleh mereka. Mereka pun pernah duduk pada sufah atau serambi Masjid Madinah. Jadi kalau kita kata tasawuf, refer pada sufah, tak berapa nak tepat. Ada juga tasawuf berasal pada suf. Suf ni macam kain apa? Kain bulu tu. Kenapa kebanyakan orang yang terlibat dengan tasawuf dia katakan pakai kain bulu tu. Allahu a'lam. Tapi kalau ikut prinsip Islam sebenarnya, tasawuf, akhlak refer kepada ilmu ihsan dengan merujuk melihat Allah dengan mata hati. Ini satu lagi ayat yang cukup cantik ya. Ayat ini di akhir surah Al-A'raf. Allah kata innal ladzina taqaw, sesungguhnya yang bertakwa tu, idza massahum ta'ifun minasyaitan, bila mereka dapat imbasan ataupun hasutan pada syaitan, tadhakkaru, mereka terus ingat. Ingat kepada apa? Ingat kepada ajaran Allah. Fa idza hum mubsirun, maka tiba-tiba dengan itu mereka akan mubsir, dapat melihat. Melihat dengan mata hati akan jalan kebenaran. Sebab apa ni, kita dan diri kita ni ada pengaruh baik, pengaruh buruk. Pengaruh baik yang biasa kita kata dibimbing oleh malaikat Allah dan juga malaikat. Kita juga ada pengaruh buruk dalam diri kita. Lepas tu sebenarnya kalau kita belajar betul, tak perlu takut pada jin setan ni. Sebab apa, kita ni lahir built-in sekali dengan setan dalam diri kita, yang dipanggil sebagai qarin. Lepas tu bila baca ayat surah Al-Baqarah, Allah kata asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Jadi bila baca ayat ni, syaitan menakutkan kita dengan kefakiran. Kita tak berapa nak faham. Jadi bila baca tafsir pada ayat tu, ada hadis Nabi. Nabi kata, pada diri manusia ni ada bisikan syaitan dan juga bisikan malaikat. Jadi kadang-kadang bila kita nak bagi sedekah, bagi sedekah ni, kang nak makan apa tengah hari kang? Tu syaitan. Tak payah takut. Dia ada dalam diri kita. Dan kadang-kadang bila kita datang dalam diri kita rasa nak buat benda tak elok, orang yang bertakwa, disebut oleh ayat ni, dia tadhakkaru, dia ingat, boleh ke tak ni? Aku terlintas nak buat sesuatu. Kita pun ingat balik, mengikut Allah, mengikut Al-Quran dan juga Sunnah, mengikut Islam, boleh ke tidak benda ni? Mata fa'idha hum mubsirun. Dia pun tahu, apa yang tak boleh. Jadi mereka melihat kebenaran, melihat kita kata Allah seolah-olah yang dengan mata hati, apa yang dibisikkan itu adalah bisikan syaitan. Mereka boleh tolak. Dan nak dapat kita kata martabat ni, boleh kenal pasti, fikir, kemudian melihat kebenaran, nak dapat level takwa, of course dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, macam mana kita nak tahu ni baik buruk? Dan kita kata nak dapat takwa ni bukan dengan berzikir. Okey, nak dapat takwa macam mana? Okey, berzikir 10,000, ya Latif, ya Latif, ya Latif, 10,000 dapat takwa. Tak. Zikir itu sekadar latihan hati, latihan lidah. Tapi nak dapat takwa, dia mainkan peranan minda, kena belajar. Sebab itu menuntut ilmu ni wajib. Dan orang jahil, abid, setan tak heran. Tapi kalau seorang yang alim, setan risau. Dia boleh bezakan baik buruk. Dan ayat ni cukup bagus. Bila kita dapat lintasan-lintasan, contohlah, sebenarnya kalau baca ayat ni, dia ada refer kepada sebelum tu. Kita nak marah ke orang sebenarnya. Allah kata, khudil afwa, mudahkanlah urusan dengan orang. Wa'mur bil urfi, suruh orang buat benda baik. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah, tak payah duk layan orang jahil. Itu ayat 199. Jadi kadang-kadang bila tindakan orang ni jahil, kita rasa nak marah lah dengan perangai dia tu. Kalau ikut nafsu kita lempang dia. Ataupun kita dia sergah kita sergah balik, marah balik. Tetapi sebagai orang yang bertakwa, dia fikir, innal ladzina taqaw, orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan, bila mereka dapat satu hasutan syaitan untuk marah balik contohnya, tadhakkaru, dia pun ingat, tak boleh ni. Fa idza hum mubsirun, dia pun dapat melihat kebenaran. Lepas tu dia pun kata, okey, cukup, aku tahan marah aku, biarlah ke dia seorang lelaki yang jahil dan juga bodoh. Itu konteks sebenar ayat. Tapi applicable dalam banyak benda lah. Okey, mata hati tertutup kerana karat dosa.
Dosa kita buat ni dia akan jadi satu titik hitam. Lama kelamaan titik hitam tak akan bertambah sehingga menutup mata hati. Itu kata nak nasihat susah dapat tu. Hari tu pergi ke hospital saya yang lawak semua. Ini cerita lawak-lawak antarabangsa. Masuk kantin hospital Selayang tu, sebelum masuk kantin ada satu banner. Air mineral Al-Hijrah. Sudah dibacakan 30 juzuk Al-Quran. Antara testimoni dia kata membersihkan hati. Ada testimoni. Siapa minum jadi hati jadi bersih. Lepas antara salah satu testimoni dia, hati jadi lembut mudah menerima nasihat. Minum air itu, kalau sebelum ni jenis hati berkarat, banyak dosa ni. Minum air tu, hati jadi lembut, orang nasihat tu terima. Oi, bagusnya kata air ni. Dan ada dijual di kantin hospital. Lepas tu siap letak muka seorang kata artis ustaz selebriti. Sebagai kata dia punya duta produk. Saya tengok saya geleng kepala, astagfirullah. Bagi hari ni ke Bashar al-Assad, insya-Allah dia pun taubat, dia pun tak bunuh rakyat dia. Betul tak? Bagi ke Kasim Ahmad, dia tu taubat. Ini semua kita kata produk-produk menipu, cakap terang. Kalau siapa-siapa di sini ada terlibat lah jual air anugerah ke, foundation UV foundation anugerah ke, berhentilah. Dapat dosa kering sebab menipu. Contoh air tu modal dia 50 sen pun. Tapi didakwa ada dalam tu ada ayat Quran macam-macam. Dia pun jual RM4.5. 50 sen modal okey, 50 sen lagi untung sebab botol kata bekas cantik okey, hak lebih lagi tu dosa. Sebab apa? Menipu. Ya. Semua nak shortcut belakang. Okey, tak apalah. Ini skip. Okey, tengok ini. Tadabbur Al-Quran ni membantu untuk kita melihat Allah dengan mata hati. Ini ayat ni, Allah kata wa idza qara'tal Quran, bila kamu baca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila kamu baca Al-Quran, Allah Ta'ala seolah akan jadi seperti di antara kamu dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat tu hijab, dinding yang memisahkan. Kenapa kita tak nampak syurga neraka kalau tak baca Quran? Bila kita baca Quran, kita nampak syurga neraka. Ini pun satu lagi contoh. Allah kata laqad kunt, ni dalam surah Qaf tadi tu. Bila dibangun di pada mahsyar besok, dulu masa kita di dunia tak beriman kepada Allah. Tengok ke depan, neraka. Api neraka menjulang-julang. Sampai kata warnanya hitam. Tengok kiri, orang berjalan atas muka. Jalan atas muka. Tengok kanan, ada orang berjalan macam kena rasuk. Hak tu makan riba. Jalan atas muka. Lepas tu pusing belakang, nampak orang yang tengah lemas dalam peluhnya. Jadi, kita pun nampak dengan mata hati, dengan mata zahir. Allah Ta'ala bila gambarkan cerita kiamat, disebut ayat. Dia kata, sesungguhnya engkau dahulu di dunia lupa tentang hari ini. Fakashafna, maka kami hapuskan. Anka ghita'aka, segala penutup-penutup yang menutup mata zahir kamu. Fabasaruka, maka pandangan matamu pada hari ini hadid, jelas setajam besi. Nampak belaka. Dan ini pun salah satu ayat yang saya amal. Kenapa? Supaya saya minta dengan Allah, kita boleh melihat akhirat semenjak di dunia lagi. Tapi hak lawak ayat ni, orang Melayu pakai untuk ubat sakit mata. Dia amalkan laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dia kata ubat ketrak. Allah alam trial. Saya tak kasih. Dan tak ada kaitan dengan, tak tahulah macam mana. Kisah yang menarik dalam kelas saya, kelas tafsir saya hari Jumaat. Dalam kelas ada seorang doktor. Bila sampai saya cerita ayat ni, ada seorang makcik angkat tangan. Ustaz, betul dah Ustaz, ayat ni ubat sakit mata. Sebab saya pernah jumpa seorang pakcik tua dah. Mata dia elok lagi, tak rabun. Bila tanya, dia kata dia amalkan ayat ni. Pasal doktor dalam kelas tu pun tak puas hati lah. Angkat tangan, Ustaz, saya tak setuju. Macam mana tu? Dia kata kalau betul siapa-siapa dah nak mendakwa ayat ni ubat sakit mata, kita kena test. Cari 500 orang, dia kata passion hak mengalami sakit mata. Kemudian kita suruh semua 500 orang ni baca mengikut kekerapan yang sama, pagi 3, tengah hari 3, malam 3. Lepas tu bagi tempoh sebulan. Lepas sebulan kita panggil balik hak 500 orang ni, kita cek balik mata dia. Kalau ada sembuh, 50% sembuh,
hak 50% sembuh ni ataupun ada pengurangan sakit mata, kita journalkan masuk dalam jurnal perubatan. Lepas tu baru kita boleh proof ayat ni memang ubat sakit mata. Macam mana agak-agak? Saya nak jawab macam mana? Saya duduk depan ni. Hak ni scientific, hak tu kita kata superstitious lah cara dia. Jadi saya kata begini, kalau ikut Islam, apa hak doktor sebut tu betul. Ayat ni bukan turun untuk ubat sakit mata. Apa tu hak makcik ni sebut sekadar pengalaman seorang, tak boleh jadi hujah. Tetapi doktor kena ingat, saya kata, kita hidup di dunia ni bukan 100% sunnatullah, bukan 100% scientific. Ada sesuatu beyond science yang kita panggil mukjizat. Cuma kesilapan rata-rata orang Melayu ni, dia letak percentage kepada mukjizat ataupun miracle tu melebihi hak saintifik. Kalau kita kata di alam ni kalau boleh lukis, ada sunnatullah science. Hak ni boleh dikaji, statik. Contohnya ambil air, hidrogen campur oksigen buat di PTS. Dia jadi air. Saya balik rumah saya Selayang, saya ambil hidrogen campur oksigen, keluar air juga. Kenapa itu adalah hukum alam, sains. Dan sains ni ada Al-Quran, Islam menggalakkan kita buat kajian. Dengan apa ada. Tetapi ada sesuatu yang dipanggil beyond science, miracle. Kesilapan doktor terlalu letak benda ni sebagai sains. Kesilapan makcik ni terlalu letak ayat ni sebagai ubat sakit mata. Dan dari segi priority saya kata hak doktor sebut ni betul. Tetapi doktor jangan ingat, semua hak baca tu mempunyai kesan yang sama. Sebab Al-Quran ni mukjizat, dia boleh jadi ubat. Tapi hak jadi ubat tu, bukan pada ayatnya, tetapi pada kualiti pembaca. Katakanlah 500 orang ni, separuhnya fasik. Ataupun separuhnya memang zero iman. Dia baca 1000 kali pun tak akan jadi. Tapi dalam 250 lagi, kita isi ada 10 yang kita kata betul-betul soleh, iman dia kuat, dia baca berkesan untuk dia. Oleh kerana benda ni tidak dapat disukat, adalah lebih baik sakit mata pergi jumpa doktor mata. Dan ayat ni kita kata sekadar supplementary. Bolehlah aman, yakin. Itu nak kena ingat. Kita tak boleh tolak sama sekali sains, tolak sama sekali mukjizat pada Al-Quran. Tak boleh. Dia Al-Quran ni, kita kata kelebihan dia tu bukan boleh disukat. Dia bergantung kepada iman seseorang. Okey, dan kita alhamdulillah insya-Allah di akhirat kita boleh melihat Allah dengan mata zahir. Kenapa ni ada ayat Quran Allah kata lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang yang berusaha menjadikan amalnya baik, dikurniakan segala kebaikan, wa ziyadah, dan satu tambahan. Dan satu tambahan ni bila baca tafsir, kita boleh melihat Allah di akhirat besok. Dalil lain dalam surah Qiyamah, dia kata wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah orang beriman pada hari kiamat itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Boleh melihat Allah pada hari kiamat besok. Ini janji yang ditunaikan, bukan janji yang dicapati. Allah kata, Nabi kata, idza dakhala ahlul jannah al-jannata. Bila ahli syurga masuk syurga, suatu suara menyeru mereka sambil berkata, bagi kamu semua satu janji yang belum ditunaikan. Ahli syurga kata, bukankah wajah kami sudah diputih serikan, diselamatkan daripada neraka, dan kami dimasukkan ke syurga. Penyeru menjawab, ya Rasulullah berkata, ya Rasulullah berkata. Silap ni hijab. Ini copy paste punya problem ni. Tak apa. Lalu disingkapkan hijab. Maka demi Allah mereka tidak diberi mereka boleh melihat wajah Allah di akhirat besok. Dan untuk melihat wajah Allah di akhirat, kita kena berimanlah kepada kewujudan dia. Kita tak mahu musibah ni menimpa kita. Okey, sebagai penutup ini mimpi hadis yang cukup ajaib. Dia kata satu hari, saya bagi baca terjemahan umum. Satu hari, dia nak try boleh? Orang ngaji Mesir, kecak agak. Okey, hadis ni gini. Satu hari Rasulullah keluar sembahyang subuh lewat. Lepas tu kami duduk tunggu sehingga dia kata hampir-hampir kami nak nampak matahari dah. Lepas tu Rasulullah pun keluar sembahyang cepat-cepat. Lepas lepas Rasulullah bagi salam, lepas tu Rasulullah panggil sahabat-sahabat. Dia kata duduk dekat saf. Lepas tu Nabi pun kata, dia kata amma inni sa'uhaddithukum, aku akan cerita kepada kamu apa yang menyebabkan aku lambat keluar sembahyang subuh. Dia kata inni qumtu minal laili, aku bangun qiyamul lail malam tadi. Fatawaddatu, aku berwuduk, fa wasallaitu, aku sembahyang ma qaddara li, apa yang terletakkan bagiku. Fana'astu fi salati, aku pun rasa mengantuk dalam tidur aku.
fastafqaltu, aku rasa berat. Fa idza ana bi rabbi tabaraka wa ta'ala. Maksudnya Nabi ni orang. Ni ramai kita silap fakta. Contoh ketika Rasulullah hebat sungguh, sahabat Nabi generasi awal Islam. Masa pergi perang Badar tu tengah puasa. Tak, riwayat kata mereka buka puasa. Riwayat yang sahih. Kadang kita gambarkan, hebat orang dulu. Kenapa boleh qiyamul lail? Iyalah tidur pukul 10. Mereka sebagai orang dewasa tidur 6 jam. Kita orang dewasa tidur 6 jam juga. Tapi mereka mula tidur tanpa distraction. Ataupun kita kata distraction daripada TV, bola dan sebagainya. Pukul 10 tu tidur. Jadi 10, 6 jam. Agak-agak pukul 3, pukul 4 mereka bangun. Kita 6 jam juga pukul 1. 6 jam tu. Tak boleh qiyamul lail. Dan Rasulullah pun dia akan letih sakit. Tengok. Dia kata aku mengantuk. Aku rasa berat. Tiba-tiba dia kata aku sedar-sedar. Dia kata Allah Ta'ala datang kepadaku dalam fi ahsani surah. Dalam rupa yang cukup cantik. Allah berkata, ya Muhammad. Kata Nabi kata, qultu, aku pun jawab, labbaika rabb. Dia kata, labbaika rabb. Maha suci engkau Tuhan. Qala, katanya Allah, fima takhfima yakhtasmul mala'ul a'la. Mu tahu ke tidak, al-mala'ul a'la, malaikat-malaikat di alam yang tinggi tu duk bergaduh tentang apa ni? Nabi kata, la adri. Sampai 3 kali. Lepas tu dia kata, aku pun tengok Allah, ni payah nak faham ni. Jangan fikir. Ini hadis ghaibiyat ni. Aku tengok Allah pun letak, kata tangannya di belakang, di antara 2 bahuku. Sehingga aku rasa sejuk jari Allah tu dia kata sampai ke dada. Kemudian jelas kepadaku segala perkara. Ini macam cerita Matrix lah. Tahu cerita Matrix? Nak buat helikopter. Dia kata dia pun call, tolong install sekarang ni panduan bawa helikopter. Kawan tu pun install, masuk data. Boleh bawa helikopter. Itu umpamakan gitulah. Allah tak nak pegang Nabi, nampak belaka jawapan. Lepas tu Allah pun tanya. Dia kata fatajalla li kulli syai. Jelas kepadaku segala perkara. Wa araftu, dan aku tahu apa jawapannya. Allah pun tanya, ya Muhammad, kamu tahu dah apa hak mereka pergaduhkan sekarang ni? Kata ya, fil kaffara, pada perkara-perkara yang menghapuskan dosa. Allah pun tanya, apa ke benda? Nabi kata berjalan kaki, pergi ke jemaah-jemaah ilmu, duduk dalam masjid selepas mayang. Lepas tu memanjangkan anggota wuduk bila ambil wuduk. Lepas tu turun lagi. Kemudian habis tu Allah berkata, thumma qala Allah berkata, dia kata kamu minta, sekarang kamu pohon doa kepada Allah. Nabi pun berdoa, ya Allah, aku mohon padamu kekuatan melakukan ibadat, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin, sampai habis tu. Ini nak cerita Allah Ta'ala ni dalam mimpi dia boleh muncul, dan orang beriman, Rasulullah dan orang beriman boleh melihat Allah dalam mimpi. Dan kalau baca-baca memang ulama bincang dia kata dalam mimpi Allah boleh dilihat. Macam rupa Allah Alam. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Macam rupa dia Allah Alam. Tak nak cerita, benda ghaibiyat. Dan kadang hadis-hadis macam ni, saya prefer tak highlight kepada orang awam sangatlah. Kalau tutup macam ni tak apa. Kenapa ditakuti orang awam ni, dia akan gambarkan benda tu dalam bentuk-bentuk tertentu, dibimbangi. Okey, rasa cukuplah untuk hari ni. Itu baru satu beriman kepada Allah, kemuncak perkara ghaib. Patut ada lagi tu. Beriman kepada kiamat dan sebagainya. Cuma saya boleh katakan gini lah. Al-Quran macam wish ke negeri akhirat lah. Contohlah saya bawa kereta nak pergi ke satu tempat. Ada beberapa pilihan, jalan kucing ataupun Duke. Jadi kita tak ada teknologi. Dengan bantuan teknologi kita boleh mengelakkan traffic jam. Buka Waze, tengok jalan kucing, jam teruk. Lepas tu tengok pula kita kata Duke tak jam. Jadi kita boleh mengelak daripada tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Sebab apa? Kita ada Waze sebagai tenaga. Sebagai bantuan. Dan sebenarnya Al-Quran ni umpama Waze ataupun panduan untuk mengelakkan kita tersesat di akhirat besok. Dengan cara tadabbur Al-Quran. Dan kita boleh melihat Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Banyak lagi dah sebenarnya. Cukup dah tu. Sepenuh hati budak tu. Dan satu lagi, ini sebagai penutup. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, apa yang kita patut faham dalam beriman kepada perkara ghaib, kita dengar dan patuh. Wa qalu sami'na wa ata'na.
Walaupun mungkin kita kata pandangan zahir kita tak faham, tapi kita beriman. Kenapa masalah kita melihat alam-alam yang berbeza mengikut dimensi dunia. Dia tak akan jadi. Contoh, kita nak faham alam janin. Macam mana makan dengan tali pusat ya? Tak ada kata makan nasi. Kita tak akan faham. Kenapa alam janin dah alam lain. Sama juga kita berada di dunia, lepas tu kita masuk ke alam barzakh sebelum kita mati. Macam mana dalam alam barzakh ni Allah Ta'ala bagi azab dan juga nikmat kepada manusia sama rata. Orang mati zaman Nabi Adam dapat azab nikmat itulah. Tak rasa lama. Orang yang mati hari ni besok kiamat pun macam itulah juga. Kita tak faham. Kenapa kita melihat alam daripada dimensi dunia. Sama juga macam mana besok di akhirat tak mati-mati sampai bila-bila. Makan tak buang air, berpeluh saja. Perkumahan tu melalui peluh. Peluh seperti haruman kasturi. Macam mana ya? Tak boring ke besok? Kita melihat masalah kita melihat alam-alam yang berbeza mengikut dimensi alam dunia adalah tidak adil. Sama juga cerita pasal ghaibiyat. Allah Ta'ala kata bagaimana contoh Nabi kata dia jumpa dengan Allah. Kita melihat mengikut alam dunia, kita tak akan dapat melihat mengikut kita kata dimensi alam akhirat. Dan adalah lebih baik kita sebagai orang beriman sami'na wa ata'na. Okey, rasa cukup untuk hari ni. Ada soalan tak? Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tak ada, sebenarnya alhamdulillah. Itu kelebihan orang Melayu, dia cepat faham. Tak ada Okey, kalau tak ada apa, insya-Allah semoga sedikit perkongsian ni kita dapat manfaat. In fact sebenarnya ini tazkirah bulanan saya ni, slide ni. Tazkirah bulanan di Masjid Titi Wangsa. Saya fikir dah. Satu tazkirah biasa slide dia average 40. Lepas 10 sesi, convert jadi buku. Tajuk dia Tadabbur Al-Quran. Okey, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.